سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik, yang seterusnya, sekelompok manusia, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekelompok manusia turut disaksikannya, yakni Nabi SAW juga turut menyaksikan satu kelompok manusia dipecahkan kepala lalu tangkup semula. Ini balasan salat fardu yang diringankan. Ini peristiwa yang seterusnya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipecahkan kepala mereka sendiri. Jadi dipecahkan kepala mereka bertangkup semula. Pecah kepala, tangkup semula. Ini berlaku berkali-kali. Dan ini akan menyebabkan kesakitan tersebut akan berulang. Ini balasan solat fardu yang diringankan. Ini balasan solat fardu yang diringankan. Apa makna solat fardu yang diringankan? Maka saya terjemahkan, saya syarahkan, tafsirkan. Ditinggalkan yang pertama. Maksudnya diringankan solat fardu bukan maksud sebagian riwayat kata ditakhirkan waktu. Takhir waktu apa makna dia? Maknanya ditinggalkan solat atau dilewat tak tertunaikan. Ditinggalkan atau dilewat tak tertunaikan. Jadi dua maksud. Meringan-ringankan solat dengan makna meninggalkan solat tersebut, tak sembahyang terus. Yang kedua, melewatkan solat saya tadi sehingga tidak tertunaikan solat. Bukan melewatkan solat tapi masih dalam waktu. Tak. Pada ada waktu jawaz. Kan kita akan mengaji kalau dalam waktu dia ada waktu yang fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu yang karahah, ada waktu yang tahrim, yang haram kita tunaikan solat pada ketika tersebut. Dan lebih pada waktu itu, maka telah terkeluar waktu. Terkeluar waktu yang dimaksudkan dengan perkara ini. Maksudnya yang akan memecahkan kepala kerana mereka tidak solat terus ataupun melewatkan solat sehingga keluar waktu. Maksudnya sampai masuk waktu yang kedua. Itu maksudnya. Tamam? Pesanlah pada diri, anak juga isteri, solat fardu tunaikanlah tak berselang hari. Jadi kena pesan kepada diri kita, anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita. Sebut ahli keluarga khususnya kepada anak dan isteri lah. Solat fardu tunaikanlah tak berselang hari. Maka tunaikan solat fardu, jangan berselang hari, maksudnya kena setiap hari melaksanakan solat. Kita tahu benda ni. Kita tahu syarahan yang disebutkan oleh para ulama daripada hadis Nabi SAW, balasan bagi orang yang tidak menunaikan solat tetapi masih lagi diringankan perkara tersebut menunjukkan kepada dosa yang ada di dalam jiwa kita. Jadi ini kelambatan ataupun keringanan kita dalam melakukan ibadah adalah kerana dosa yang membelenggu diri kita. Itu kerana sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Diperlihatkan baginda golongan ketiga. Ini golongan ketiga yang diperlihatkan oleh Nabi, berpakaian cawat tutup kubul dan duburnya. Ini mereka berpakaian cawat. Ini kelompok ketiga. Dihalau seperti binatang ternak lagaknya, dan mereka dihalau seperti binatang ternak. Maksudnya kalau dihalau dengan seperti binatang ternak, macam mana cara halau dia? Adakah dihalau dengan mulut saja? Tak, mesti sekarang pengembala dia akan pegang kayu. Maksudnya macam itulah keadaan mereka nanti di akhirat nanti. Ataupun ini diperlihatkan dalam alam misal keadaan mereka begitu. Diperlihatkan baginda mereka dihalau seperti binatang ternak lagaknya. Dari' dan zakum jadi makanan yang utama. Dari' adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai duri. Buah yang ada duri yang hatta binatang pun tidak makan kerana buruknya rasa makanan ataupun pokok tersebut. Dan zakum dan kata para ulama, kedua-dua buah ini adalah buah neraka yang tidak ada di dunia. Ini buah neraka yang tidak ada
di dunia. Dan makanan mereka ini, yang ini kelompok ketiga ni, yang berpakaian hanya menutup kubul dengan dubur, macam cawat dia pakai, dan dihalau seperti binatang. Makanan mereka hanya darik dengan zakum. Dan zakum adalah nabtun syadidul mararah, buah yang sangat pahit. Dan dalam riwayat kata ada di Tihamah. Nah, buah ni ada di Tihamah, tapi di neraka ini lebih berat dan juga lebih buruk rasanya. Darik dan zakum jadi makanan yang utama. Itulah golongan yang tak tunaikan zakatnya, tak peduli fakir miskin dan papa kedana. Ni siapa golongan mana yang pakai cawat saja ni, yang tutup kubul dengan dubur ni, yang akan dihalau seperti binatang ternak, yang makan darik dengan zakum, ini adalah kelompok yang tidak menunaikan zakat mereka. Ini kena hati-hati. Jadi seorang yang punya lebihan harta, yang kena tengok dengan syaratnya. Cukup haul, cukup nisabnya, dan kemudian dengan barang yang dibenarkan ataupun yang diminta oleh syarak untuk keluarkan zakat, maka hendaklah kita melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ingatlah hartamu bukan milikmu sahaja, padanya hak yang perlu kau tunaikan segera. Yang maksud saya tunaikan segera bukan maksudnya dikeluarkan walaupun tidak cukup nisab. Kita maksudkan sini kalau cukup nisabnya, dan mempercepatkan zakat dikeluarkan sebelum haul. Ini berlaku perbincangan di kalangan ulama, dan sebagian ulama mengharuskan perkara tersebut. Baginda melalui kelompok seterusnya, pada mereka daging lazat dan busuk noda. Nabi lalu satu kelompok lagi di kalangan manusia yang Nabi melihat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok yang mana terdapat padanya daging yang elok dan daging yang busuk. Ini saya sebut sini, baginda melalui kelompok seterusnya. Ini kelompok keempat. Pada mereka daging lazat dan busuk noda. Terdapat pada mereka daging yang lazat dan satu lagi daging yang busuk noda. Dipilih mereka daging yang jijik terhina, tidak menjamah yang lazat dan baik tersedia. Mereka menjamah daging yang jijik, tetapi tidak menjamah daging yang lazat yang tersedia di depan mata mereka. Ini dalil kebodohan, dalil ghabawah, buruk akhlak. Karena yang suka dengan yang buruk adalah yang buruk akhlak. Ta'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka ini? Itulah para penzina yang buruk sifatnya, punya isteri yang halal masih gila, punya isteri yang halal masih gila betina. Ada isteri halal tapi gila betina lagi. Jadi sebab tu dalam riwayat disebut ini adalah lelaki yang mana halal. Lelaki yang mana mempunyai isteri yang halal. Fayati imra'atan khabithatan fayabitu 'indaha hatta yusbiha. Dia datang bertemu dengan perempuan yang buruk akhlaknya. Maka terjemahan saya kepada perempuan yang buruk akhlak ni dengan bahasa Melayu kita dengan betina. Sebut betina saja biasanya akan guna dengan bahasa yang tidak elok kalau kepada manusia. Kalau binatang betina tak apa. Tapi kalau orang sebut kepada orang perempuan, kita sebut orang perempuan betina. Ini wahai kaum-kaum betina, mana boleh sebut itu? Tak kena bahasa. Lebih ceramah kan. Jantan-jantan dan betina-betina semua. Oi gila lah. Orang tak ada akhlak kalau bercakap depan orang ramai. Tamam? Sebab kita makruf dalam penggunaan bahasa kita, sebut jantan, sebut betina biasanya kepada maksud yang tidak elok. Kalau binatang tak apa, sebab dia samakan dia macam binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada akhlak yang tidak baik kepada individu tersebut, maka digunakan betina. Kalau disebut jalang di belakang, betina jalang, itu sebagai takkid kepada betina tu. Itu je. Sebagai penguat kepada sifat dia. Sebut betina saja sudah mencukupi untuk kata tak elok. Lepas tu saya sebut sini, punya isteri yang halal masih gila betina. Faham dah? Yang ini betina jalang. Maksudnya suka kepada perzinaan. Ini dalam hadis Nabi kata, seorang lelaki yang ada isteri yang halal tetapi dia mendatangi perempuan ataupun betina, fayabitu indaha hatta yusbiha, tidur dengan perempuan tersebut sampai subuh. Kemudian seorang lagi pula
wal mar'atu taqumu min 'indi zawjiha halalan tayyiba fata'ti rajulan qabitha fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Dan seorang lagi perempuan yang mana mempunyai suami yang baik, suami yang halal, tetapi dia mendatangi seorang lelaki yang haram baginya, yang jantan tersebut, kemudian dia tidur dengan jantan tersebut sehingga pagi. Maka ni kedua kelompok ini adalah kelompok yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat. Dan kerana dosa zina adalah dosa yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kena bertaubat dengan taubat nasuha. Batu zina, kalau lelaki yang muhsan, orang yang dah berkahwin, kalau masih berzina, maka hukumannya berat kalau dalam hukum hudud, iaitu direjam sampai mati. Kenapa? Begitu juga hukum liwat, kata sebahagian ulama, hukumnya adalah melihat balik kepada sebahagian pandangan ulama, kata tak, juga direjam sampai mati. Sebahagian pandangan ulama, sebahagian lagi pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, hukuman kepada si peliwat dilempar daripada bangunan yang tinggi, dilempar daripada bangunan yang tinggi, duduk atas bangunan, tolak, bagi jatuh. Hukuman dalam sebahagian pandangan dalam mazhab kita Syafi'i. Satu lagi pandangan sebut dihempak dengan dinding yang berat, dinding konkrit tu, tolak atas dia, seperti mana kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut dihukum sedemikian. Kenapa? Kenapa dihukum dengan bunuh dah sekali? Mencuri, potong tangan. Nah, kalau berzina, kalau muhsan yang dah kahwin, dihukum bunuh, maksudnya direjam sampai mati, karena tidak ada ubat. Tak ada ubat. Tak ada ubat. Syekh Yusri hafizahullah, Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala, guru kami menyebut, kerana penyakit-penyakit yang mana Allah Taala jatuhkan hukuman bunuh ni, biasanya penyakit yang tidak ada ubat. Penyakit sebenarnya diwak, suka cari perempuan lain sedah ada isteri. Batu Islam anjurkan kahwin 4. Tapi ada orang yang cukup, tak 4 pun tak cukup. Kalau 4 dia nak hak 5, dia akan zina juga lepas tu. Auzubillah. Aman. Sebab dia dah biasa dengan daging yang buruk. Dia macam dubuk. Dia tak minat kalau kata daging yang fresh. Dia nak daging yang dah bekas orang, ataupun yang dah busuk. Dia nak yang macam tu. Dan sifat dia macam tu. Moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita perlindungan keluarga kita dan seluruh ahli dalam keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni benda yang berat. Sebab tu kena jaga daripada ada jalan-jalan yang boleh masuk ke arah tersebut. Orang perempuan jangan mudah-mudah untuk melayan siapa-siapa pun. Orang lelaki pun jangan mudah-mudah untuk layan sesiapa pun, siapa pun kita. Serban ni kalau pak kati atas kepala pun, kadang-kadang ujian dia berbeza-beza. Ada orang yang ujian dia dengan duit, ada orang ada ujian dia kalah dengan perempuan. Yang ni yang kena hati-hati. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Isteri pula kalau tengok suami ni nampak merla, nampak teruk dah tu, bagilah izin, suruh dia kahwin lain, kahwin 4. Ada 3 lagi kosong. Allah senang Ustaz cakap, dia senang daripada dia berzina, senang daripada dia buat benda yang buruk selepas tu. Kami yang nak kena tanggung. Itu kata-kata senang cakap, kan kita suruh bercakap lah ni. Kita bercakap lah. Kita dah boleh bercakap, cakap lah. Tak tentu buat. Yang tu kita punya urusan kita sendiri. Cuma jangan sampai bagi dia terlibat dengan zina tersebut. Maulana Syekh Ali Sabuni rahimahullahu ta'ala mengarang kitab berkaitan dengan masalah perkahwinan dan perlu dimudahkan perkahwinan. Ada dikarang oleh beliau kitab tersebut secara khusus berkenaan dengan perkara itu. Dan sebab tu sebenarnya Islam dah letakkan dah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi bila mana kita sendiri menentang perkara itu, maka orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang perempuan dia tak menentang, cuma dia mengikut perasaan dia pada waktu itu. Dia mengikut perasaan. Kata Syekh Mustafa Sabri, wanita ni ajaib. Wanita ajaib, kata Syekh Mustafa Sabri, Syekhul Islam Mustafa Sabri. Dia kata dia cukup marah kalau laki dia kahwin 4. Walaupun laki dia sebenarnya dia haram tak sayang pun, dia tak layan pun laki dia. Tengok muka laki dia pun dia meluat. Tapi bila laki dia nak kahwin seorang lagi, dia akan bangun seperti mana Garuda. Dia akan marah sungguh-sungguh
Ketika mana laki dia tadi nak kahwin seorang lagi, padahal dia memang tak sayang pun kat laki dia. Jadi kenapa dia buat macam tu? Kerana yang dilebihkan pada waktu tersebut adalah perasaan dia. Nah, dia lebihkan perasaan dia pada ketika tersebut. So saya kan kata semua suami kita suruh kahwin 4. Tak. Saya maksudkan sini kalau tengok suami tu jenis merla. Ada kan jenis tu. Pantang tengok orang perempuan ni, Allah dia menggedik tu. Lepas tu orang lelaki pun kenalah jaga. Tak payahlah dalam Facebook Raja nak tulis kahwin dua, kahwin dua, kahwin dua. Tu nampak pulun orang panggil. Faham tak? Asyik-asyik tiap-tiap hari nak buat lawak apa mesti kena poligami. Asyik kahwin dua. Kita kalau kata sebenarnya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sungguhnya lisan kita ni adalah pancaran kepada apa yang berada dalam jiwa kita. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Dijadikan lidah kita ni sebagai dalil kepada apa yang ada dalam hati kita. Kalau asyik tu cakap poligami setiap hari, kalau ceramah ni lawak dia poligami je. Hak tu biasanya duk ada dalam hati tu tapi takut. Tapi sembang-sembang buat lawak lah. Boleh. Sebaiknya jaga jugalah hati mereka agar tidak disakitkan mereka. Macam tu lah. Saya win-win lah no, ibu-ibu nah. Tadi nampak macam nak kalah dah. Tak, kita bagi menang juga lah belah mak-mak. Baik. Jadi kena jaga. Sekarang ni masalah berkenaan dengan perzinaan bukan sekarang saja, daripada dulu lagi. Tapi lebih meruncing pada waktu sekarang. Kita kadang dengar ni jadi berbulu telinga. Jadi takut. Dan kita bimbang dengan generasi yang akan datang. Lepas tu kena doa kepada Allah Ta'ala. Lepas tu para masyayikh ajar dah kepada kita anak-anak baru lahir, kena jumpa dengan para masyayikh, jumpa dengan guru, kemudian bacakan surah apa ni, inna anzalna kepada mereka, baca 100 kali. Moga-moga Allah jaga mereka daripada perzinaan pada ketika mereka dewasa nanti. Kena ambil sebab tu semua. Dan penjagaan-penjagaan tadi kena ambil agar dijaga. Kerana perzinaan ni dia akan memutuskan hubungan, memutuskan keturunan. Memutuskan keturunan. Hati-hati. Benda ni benda yang masya-Allah berat. Sebatang kayu turut dilihat Rasulullah, dan dalam neraka ada satu lubang, satu wadi. Yang wadi tadi Jahannam pun tak boleh duduk dekat dia. Dia ada macam satu kolam. Kolam tadi Jahannam pun tak mau. Ni neraka Jahannam ni dah Jahannam dah. Kalau masuk tu Jahannam terus. Jahannam pun ta'awuz. Minta perlindungan daripada Allah daripada kolam tersebut. Kolam tersebut adalah tempatnya para penzina. Kerana keluar daripada kemaluan penzina bau busuk yang luar biasa. Sampai neraka Jahannam pun kata, aku ni neraka, tapi busuk lagi kemaluan dia. Tu macam tu sekali. Jadi moga Allah Ta'ala lindung kita. Moga Allah Ta'ala lindung kita, keluarga kita dan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Sebatang kayu turut dilihat Rasulullah, jika lalu di tepinya habis koyak punah. Sebatang kayu turut dilihat Rasulullah, jika lalu di tepinya habis koyak punah. Jibril maklumkan itulah pengganggu jalanan, perompak dan peragut, gemarkan kerosakan. Jadi ini contoh yang seterusnya dilihat oleh Nabi. Nabi melihat ada sebatang kayu, siapa-siapa lalu pun dia akan ragut, dia akan sangkut dekat baju orang, koyak baju orang. Maka Nabi tanya, ni apa dia ni? Maka Sayyidina Jibril mengatakan itu adalah orang yang duduk di jalanan dan mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengganggu umat Nabi Muhammad. Sehingga akan menyebabkan mereka takut. Orang yang menakutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala kepada mereka. Tamam? Ini contoh kepada orang-orang yang menjadi perompak jalanan, peragut, duduk di tak ada kerja apa ni. Ni kenapa ni? Ni kerana tidak yakin dengan rezeki Allah Taala. Yang jadi peragut, yang jadi apa semua ni kerana tak yakin dengan rezeki Allah.
Kalau dia yakin dengan rezeki Allah, dia tak akan buat macam ni. Nah. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, ada benda ajaib dalam kitab dia. Dia sebut tentang akhlak pencuri pada zaman dulu. Ada akhlak pencuri pada zaman dulu. Pencuri zaman dulu pun ada akhlak. Dan mereka nak keluar pun kena semayang 2 rakaat dulu. Geng pencuri ni ada. Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata, kalau pencuri zaman tu ada akhlak macam tu, macam mana dengan orang zaman tu, para wali dia? Agak-agak wali zaman tu agak-agak macam mana? Kalau pencuri pun macam tu. Pencuri nak keluar ni, saya kata ajak pencuri pula. Jangan jadilah. Dia akan semayang 2 rakaat. Pas semayang dia akan wirid. Ya Sattar, Ya Sattar 70 kali. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar. Ya Sattar untuk apa? Untuk tutup mata orang daripada tak tengok mereka. Ya Sattar, Ya Sattar 70 kali Ya Sattar, maka baru mereka akan keluar. Dan bila masuk dalam rumah pula, mereka akan pilih rumah yang mereka pernah makan di rumah tu, jamu makan mereka tak akan masuk rumah orang yang pernah mereka makan. Kenapa? Kerana dia dikira pengkhianat. Weh, curi pun tak ada khianat lah. Kalau mereka ni pernah pi rumah orang ni, pernah jamu makan, buat kenduri, saya pernah pi makan rumah tu, dia tak akan masuk rumah tu. Pencuri lah, hak rumah dia pi makan tu dah dia pergi tengok. Dia pi makan rumah tu, dia pergi tengok. Oh, kok ni rupanya tingkap masuk. Oh, kok ni rupanya pintu nak masuk. Oh, jenis tu. Pencuri zaman dulu, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia tak akan masuk rumah yang jamu dia makan, walau bagi dia garam sekalipun. Dan yang kedua, dia tak akan masuk rumah para ulama dan para awliya Allah Ta'ala. Dia tak akan masuk rumah para guru. Dan dia tak akan masuk rumah yang ada anak yatim. Dia tak akan masuk rumah yang janda. Dan dia tak akan ambil barang-barang perempuan. Ni pencuri zaman tu. Barang-barang perempuan dia tak ambil. Baju perempuan ke, bahagian dalam ke, apa semua dia tak akan ambil. Curi zaman lah ni gila babi. Semua dia ambil. Nak, dia tak ambil. Satu hari ada seorang perempuan pada zaman Sultan Qaitbay di Mesir, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, perempuan ni perempuan terkenal dan dicari lama dah oleh oleh Sultan Qaitbay untuk ditangkap, kerana dia terkenal dan kemudian banyak melakukan pencurian tapi tak boleh kena tangkap. Ajaibnya kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, huwa waliyun min awliya'illahi ta'ala. Dia wali daripada wali-wali Allah Ta'ala. Dia ketua perompak, ketua pencuri, dan dia wali. Dia kata, kamu ingat kami curi ni saya saja. Kami curi semua harta orang tak keluar zakat, dia kata. Ingin tak keluar zakat ya kami pergi ambil. Tu pun kami ambil zakat yang perlu ya. Satu hari dia bawa kumpulan dia masuk ke dalam rumah seorang kaya. Bila masuk, dia ambil barang-barang semua sekali. Tiba-tiba ada seorang ni di kalangan pencuri tersebut dah ambil dah, depa dah bahagi dah seorang sikit. Apa yang depa ambil, harta mah yang depa ambil tadi. Elok nak keluar, seorang di kalangan pengikut dia tadi nampak ada sesuatu dalam bekah. Dia pun buka bekah tadi, nampak bercahaya. Dan dia pun buat pelita, tengok nampak bercahaya. Dia pun ambil, buah dalam mulut. Oh, garam. Dia ingat kemah, dia ingat ke belian. Rupanya garam. Dia bubuh kat mulut, rupa garam. Letak balik. Ketua ni tahu, kata ada seorang di kalangan mereka dah rasa garam dalam rumah tu. Kata dia, bagi balik barang yang kamu ambil dalam rumah tu, pi letak balik hak bahagian kamu. Kenapa? Kerana kita tidak akan ambil di rumah orang yang kita dah rasa makanan dalam rumah orang tersebut. Pi letak balik, dia kata. Kena tak balik balong tu. Siapa suruh pi rasa garam? Ni pencuri zaman lah. Kalau masuk rumah orang, TS dibuka. Buka TS, tengok ada ayak Pepsi tak? Boh Pepsi dulu. Ada nasi kat dapur, hentam nasi. Ada perempuan jenis tu. Dah makan nasi, berak pula dalam rumah kawan tu. Ada ajaran tu ada. Pernah di Kampung Jawa di Selangor. Berlaku kes waktu tu, rumah kena curi banyak, rumah-rumah ni semua rumah kalau kena curi akan ada tik atas katil. Umpamanya ajaran dia macam tu. Ajaran dia lepas curi dia kena berak dalam rumah tu, dan dia kena makan nasi dekat dapur rumah tu. Makan betul dia akan berak. Berak pula atas katil. Tak boleh berak kat bawah, kena atas katil. Kok tu. Jenis ajaran macam tu. Tak apalah. Cuma kita nak abad kata, ada akhlaknya pencuri zaman tu. Kalau dibaca dalam kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani, dalam kitab Madarijus Salikin,
pada cerita berkenaan dengan akhlaknya para wali Allah Ta'ala dan juga para murid, dan diceritakan sekali dengan akhlak para pencuri. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu an, kalaulah pencuri pada zaman tersebut seperti wali pada zaman lah, bagaimana dengan wali pada zaman tersebut? Agak-agak ajaib, akhlak mereka luar biasa. Nah, jadi jangan jadilah macam tu, jangan duk jadi macam tu. Ini orang-orang ni nanti dia akan jadi macam sebatang kayu. Kenapa disamakan dengan sebatang kayu? Karena mereka macam tidak ada perasaan. Dia macam kayu, seakan-akan tidak ada perasaan, macam kayu. Karena itu dimisalkan oleh Allah kelompok ini macam kayu. Lelaki yang berenang dalam lautan darah dibaling pada mulutnya dengan al-hijarah, itulah balasan kepada pemakan riba, hidupnya senang di dunia, akhirat hiba. Ini lelaki yang seterusnya dilihat oleh Nabi adalah orang yang berenang di dalam lautan darah, yang mana setiap kali dia datang untuk hadir hampir ke tepi tebing, maka dibaling ke dalam mulutnya dengan hijarah, dengan batu-batu. Maka ini balasan kepada orang yang memakan riba. Di dunia dia senang, seolah-olah dia macam berenang dalam lautan, dan seumpamanya hakikatnya lautan kesenangan yang dia berenang tadi adalah lautan darah, dan dia tidak akan sampai ke tepian sampai bila-bila, karena dia akan dibaling dan akan dihalang untuk sampai ke tepian. Ini seakan misal kepada orang-orang yang memakan riba. Pengumpul kayu api luar kemampuannya, tidak mampu diangkat, ingin ditambahinya. Inilah gambaran yang telah dilihat Nabi, tak mampu tunai amanah, ingin tanggung lagi. Ini adalah pengumpul, contoh misal kepada orang yang menanggung amanah umat, tetapi mereka tidak melaksanakannya dengan baik, mengkhianati amanah tersebut. Maka mereka seperti kelompok pengumpul kayu api, yang mana mengumpul di luar kemampuan, tak mampu angkat, diletakkan lagi di belakang badan mereka. Ini khusus kepada para pemimpin, orang-orang yang memegang amanah umat. Maka kena beringat betul-betul dengan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang melaksanakan tugasan yang telah diamanahkan oleh umat kepada kita. Yang ini sepatutnya. Jangan diberatkan tanggungan kita di akhirat nanti dengan perkara yang kita tidak mampu tanggung. Para pendakwah yang tidak amal dengan ilmu yang seterusnya, dipotong lidah dan bibirnya tiada jemu. Ini lagi berat. Ini para pendakwah da'i, yang mana mereka ini menyeru tetapi mereka sendiri tidak melaksanakan apa yang mereka seru. Jadi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Maka digambarkan mereka akan dipotong lidah mereka, dan di bibir mereka ni akan dipotong dengan tiada jemu. Potong, tumbuh balik, potong lagi, tumbuh balik. Nih, bukan lidah saja, bibir-bibir sekali dipotong. Baginda melalui kelompok yang disiksa, dirobek muka dan dada dengan sikat gangsa. Ini kelompok seterusnya. Baginda melihat satu kaum yang mana mereka disikat dengan sikat gangsa. Dada dengan muka mereka dirobek dengan sikat gangsa. Ingatlah saudara yang kucintai semua, maruah orang hendaklah kita sama jaga. Maruah orang hendak kita jaga. Ni orang yang dirobek muka dengan dadanya dengan sikat gangsa ni adalah orang yang tidak menjaga maruah orang lain. Tak jaga maruah orang. Suka menyebarkan aib orang lain. Ini jaga. Sebab tu kata Nabi, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari akhirat nanti. Dengarlah pesan ini buat kita semua. Jika ingin bicara, fikirkan akibatnya. Jangan seperti sapi yang dilihat baginda, ingin kembali masuk lubang kecil tak guna. Ini seterusnya. Nabi melihat seekor sapi nak masuk balik ke dalam lubang kecil, dia keluar, dia nak masuk balik dalam lubang tu, tak boleh masuk dah. Ini gambaran kepada orang yang bercakap tak fikir. Ini orang Melayu kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata tiada berguna. Betul tak? Al-masal la yataghayyar. Al-masal la yataghayyar. Terlajak perahu
boleh diundur. Telajak kata rosak binasa. Jangan tukar tak berguna pula, tak boleh. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Ada udang di sebalik batu. Itu jangan duk tukar. Orang Melayu kita suka tukar. Ada udang di sebalik mi, ada udang sebalik Maggi, ada udang sebalik Indomie, semua tukar habis. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke ketiak. Ketiak tu kok mana ada mai tukar masal ni. Dalam kaedah Arab, para ulama sebut al-masal la yataghayyar. Masal tidak boleh diubah. As-sayf dayya'at al-laban. Itu katanya. Tasma'u 'anil mu'aidi tasma'a 'anil mu'aidi khairun min an tarah. Itu kena baca itu. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Kena sebut macam tu. Contohnya orang bawa kita pergi jalan, kita tanya kat dia nak pergi ke Aman Sentral macam mana, dia pun bagi tahu jalan hak hampir, hak dekat. Kita kata tak, ni Waze tunjuk kau ni, tak, dia kata pergi kau ni lagi dekat. Pergi tengok sampai dekat sungguh, lebih cepat daripada apa yang ditunjuk dalam Waze, contoh. Maka kita kata apa kat dia? Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu jalan dia. Jangan sebut ahlu Al-Ustar adra bi syi'abiha. Orang Al-Ustaz lebih tahu jalan dia. Jangan suruh tukar masal. Satu masal. Walaupun dia Al-Ustaz, kena guna ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Itu jadi masal. Kaedah Arab sebut apa? Al-masal la yataghayyar. Masal jangan diubah. Orang Melayu kita sebab tak tahu kaedah tu, ubah habis semua sampai orang tak tahu mana satu apa ni betul, mana satu tak betul. Itu kena pertahan benda-benda macam tu, kena pertahankan. Kalau tidak nanti rosak bahasa kita. Jangan tukar lagi, jangan duk guna lagi. Ada udang sebalik mi. Gajah di seberang jalan, gajah di seberang nampak, nyamuk di depan mata, nyamuk di seberang nampak, gajah di depan mata tak nampak. Macam mana? Macam huduh pun. Ada kena baca banyak buku bahasa. Saya pesan kepada ibu ayah semua atau kita sekalipun, dan kepada anak-anak santri, untuk kita selalu melazimi bahasa Melayu kita. Kena baca buku-buku orang tua-tua dulu, pantun-pantun mereka kena baca, untuk kembalikan semula jati diri orang Melayu. Kerana bahasa adalah penentu kepada jati diri seorang tersebut. Lepas tu saya suka karang syair untuk kembalikan balik bahasa tersebut. Moga-moga lah, walaupun bahasa kita tak nak sedap mana, bukanlah macam Samad Said, tapi sekurang-kurangnya nak balik semula kepada bahasa Melayu kita yang indah. Bahasa Melayu kita ni ada nilai dia. Jangan dirosakkan dengan apa ni, bahasa-bahasa yang ada pada waktu sekarang ni, kerana tu menyebabkan akhlak jadi buruk, kerana bahasa tidak dijaga dengan baik. Bahasa ni penting. Para ulama Arab mengaji bahasa seperti mengaji agama. Sayyidina Umar pukul anaknya kerana lahan dalam nahwu, baca tak betul, tibai dengan kayu. Kerana apa? Kerana menganggap seperti agama. Budak tak semayang tibai, kita tak heran. Kenapa? Kerana ni memang disuruhlah agama. Tak, Sayyidina Umar pukul kerana lahan dalam lurah. Dalam lurah. Walau tak kira dah anak cakap lurah tak betul pun dia tak kisah. Sebab tu kena ambil perhatian benda tersebut. Baik. Saya baca yang ni dulu malam ni. Yang ni kita bagi perhabis sebab idaman hati insya-Allah boleh khatam. Jangan ambil malam ni kita baca. Yang ni banyak lagi ni. Ni kita nak baca bagi habis tentang Isra' ni. Jangan seperti sapi yang dilihat baginda ingin kembali masuk lubang kecil tak guna. Jadi orang yang bercakap tak fikir ni, dia macam lembu. Maksudnya bodoh. Lepas tu digambarkan dia seperti sapi, seperti lembu. Dalam perjalanan baginda juga disapa, kiri kanannya namun berpalingnya tiada. Nabi di dalam perjalanan juga disapa kiri dan kanan. Di kanan Nabi SAW, dalam riwayat bila disebut halumma, dikatakan kepada dia, minta maaf, pada kanan Nabi, ya Muhammad anzirni as'aluk, tunggu sat, aku nak tanya soalan. Falam yujibuhu, Nabi tak berpusing. Nabi tengok ke depan saja, tak tengok dah ke kiri kanan dalam perjalanan. Faqala ma hadha ya Jibril, Nabi tak tengok. Kemudian Nabi tanya, ma hadha ya Jibril,
Itu apa keadaan tadi ni? Hadza da'il yahud, kata Sayyidina Jibril. Itu adalah orang yang memanggil kamu tadi adalah pendakwah ataupun penyeru daripada Yahudi. Da'il yahud. Ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuk. Kalau kamu menyeru ataupun menyahut seruannya tersebut, jadi kalau kamu berhenti, maka umatmu akan mengikuti jalannya Yahudi. Terus Nabi tak berhenti pun, berlambak-lambak pakat nak ikut jalan mereka. Dalam perjalanan baginda juga disapa kiri kanannya, namun berpalingnya tiada. Nabi tak berpaling langsung. Itu belah kanan Yahudi panggil, belah kiri panggil juga, suruh berhenti, nak jawab soalan, nak minta dia jawab soalan. Maka Rasulullah tak melihat langsung ke kirinya. Maka ditanya kepada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kata, hadza da'in nasara, itu adalah penyeru daripada agama Nasrani. Nah, itu kiri kanan. Kiri Nasrani, kanan Yahudi. Tulis itu. Kiri Asim, kiri Yahudi, kiri apa ni, Nasrani, kanan Nasrani. Nah, betul? Yahudi, minta maaf. Terlupa tengok Asim. Diseru wanita kononnya ingin bertanya, namun baginda tidak berpaling melihatnya. Kemudian Nabi diseru juga oleh seorang wanita, kononnya nak bertanya, namun baginda tidak berpaling menjawab apa yang disebut, dipanggil oleh wanita tersebut. Yang perempuan tadi datang dalam keadaan hasirati zira'i. Nih, dibuka lengan bajunya, menunjukkan perhiasannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam perhiasan diletakkan di lengannya, tetapi Nabi tidak berpaling melihatnya sedikit pun. Dan bila Nabi tanya, man hadhihi ya Jibril, siapa perempuan itu wahai Jibril? Qala tilka dunia, kata Sayyidina Jibril, tilka ad-dunya. Sayyidina Jibril tengok guna bahasa apa, tilka dunia, ada ba'id maksudnya, ini dunia, jauh daripada kamu. Nah, lau ama innaka lau ajabtaha lakhtarati ummatuka ad-dunya 'ala al-akhirah. Kalau kamu menyahut seruannya, maka umatmu akan memilih dunia daripada akhirat. Cuba tengok tuan-tuan, bu ayah semua, apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi tak berpaling langsung dalam perjalanannya kepada Allah. Karena itu kata para ulama sufi, al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling tak akan sampai ke hadratillah. Al-multafit la yasil. Kalau digunakan kepada penuntut ilmu, maka mereka akan berjaya. Al-multafit la yasil. Orang yang banyak berpaling kiri dan kanan, dia tak akan sampai. Penuntut ilmu banyak paling kiri dan kanan, suka pujian orang, suka nak masyhur awal, maka ketika tersebut dia tidak akan sampai kepada tempat yang sepatutnya. Tamam? Jadi kalau kita banyak berpaling, maka kita tidak akan sampai. Bagindalah sebaik-baik ikutan kita, yang berpaling tidak akan sampai tujuannya. Al-multafitu la yasil. Pegang itu. Itu kaedah sufi yang ulama pegang betul-betul. Al-multafit la yasil. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang cepat kalut sebelum sampai masanya, maka akan diharamkan ketika tiba masanya. Bersyukurlah kita menjadi umat baginda, ditunjukkan walau sekecil-kecil perkara. Iblis juga tidak mampu untuk menggodanya, perhatian baginda hanya pada Tuhannya. Ini bukti jelas ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berpaling sekalipun ke kiri Nabi, ke kanan Nabi, hatta melihat iblis, tidak melihat langsung perempuan yang memanggil Rasulullah, dan wanita yang disebut sebagai dunia tadi. Dan datang lagi kali kedua, dunia dua kali datang. Satu datang dalam rupa perempuan yang cantik, satu lagi datang dalam rupa perempuan yang tua, menunjukkan hakikat dunia. Kedua-duanya Nabi tidak berpaling. Nah, kedua-duanya Nabi tidak berpaling. Dan ini kaedah besar dalam suluk ilallah yang digunakan oleh para ulama sufi untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Awaiq, halangan-halangan tersebut disebutkan di dalam ini. Nah, dengan ajarannya, dengan dunianya, dengan iblisnya, dengan nafsunya dan seumpamanya telah disebutkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pemberi panduan kepada kita semua. Moga Allah Ta'ala menjadikan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, wahai umat, janganlah engkau gila dunia, jika tahu hakikatnya pasti tak selera. Nah, umur dunia sudah tiba di penghujungnya, kejarlah akhirat pasti engkau kan bahagia. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memisalkan dunia seperti sebuah kek. Sebuah ke? Sebiji kek. Sebuah tak kena. Sebiji kek. Nah, kek yang di dalamnya diletakkan racun. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seseorang yang mengetahui bahawa kek tadi telah mempunyai racun, adakah dia akan merasa kek tadi walau sedikit? Tak. Sedikit pun dia tak akan rasa, kerana dia tahu kata ini racun. Yang merasa dan mengambilnya adalah orang yang tidak tahu kata dalam tu ada racun. Macam itulah ahlullah. Mereka memandang dunia ini seperti racun yang telah diletakkan dalam hidangan makanan, dan mereka tidak mengambilnya walau sedikit pun untuk dimakan oleh mereka, kerana mereka tahu kata itu adalah bahaya kepada akibatnya pada masa yang akan datang. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya para salihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Alhamdulillah, kita dah selesai Isra. Ini perjalanan Isra secara lengkapnya seperti yang telah kita sebutkan dalam kitab ini. Perjalanan satu persatu yang Nabi lihat, saya ringkaskan dalam bentuk syair untuk tuan-tuan baca dengan mudah. Kalau nak lanjutan dalam syarahannya kelak, dan juga lanjutannya lagi kena baca dalam kitab Al-Imam Najmuddin Ghaiti, boleh buka dalam syarahan Imam Dardir, boleh buka dalam karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh buka dalam Isra' Mi'raj karangan Al-Imam As-Suyuti, boleh juga buka dalam kitabnya Al-Imam Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar Syarif, yang cerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan beliau, Imam Syekh Abdul Halim Mahmud, pernah memberikan ucapan tentang Isra' dan Mi'raj selama lebih kurang kata dia 15 minit, kurang pada 15 minit, di Masjid Sayyidina Husain, dalam munasabah sambutan Maulid Isra' dan Mi'raj. Dijemput Syekhul Azhar bersama dalam majlis, tapi ramai kata beliau ulama yang hadir. Maka dia diminta untuk bercakap. Jadi saya pun naik kata beliau dan bercakap dengan ringkas perkara yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Setelah selesai 15 minit saya bercakap lebih kurang kata dia, saya pun turun. Lepas turun, datanglah permintaan daripada para ulama, para muridin, minta untuk beliau syarahkan kembali apa yang beliau telah cakap selama 15 minit dalam majlis tersebut. Kata dia, mungkin mereka mujamalah, sekadar nak bagi sedap hati dia saja. Jadi dia abaikan. Yang kemudian datang lagi telefon ke pejabat Syekhul Azhar untuk minta untuk dia bercakap lagi, untuk dia menulis kembali apa yang dia cakapkan. Akhirnya dia istikharah kepada Allah Ta'ala, karena mereka bukan, dia kata ni bukan mujamalah, ni memang sungguh-sungguh mereka minta. Dan 15 minit tersebut kata beliau, saya kembangkan dan keluar kitab yang tebalnya lebih kurang 100 lebih muka surat. Itu hasil dari 15 minit dia cakap. Ini masyaikh punya, orang panggil apa, pecahan ilmu mereka. Dan tulisan beliau luar biasa, diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjalanan Isra' Mi'raj bukan perjalanan biasa. Betul saya sebut sini, ini perjalanan cinta, ini perjalanan adab, ini perjalanan agung. Kalau kita mengaji betul-betul Isra' Mi'raj, akan keluar kitab adab yang baru. Bagaimana adab Nabi dengan Sayyidina Jibril, bagaimana adab Jibril dengan Sayyidina Rasul, bagaimana adab para akwan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian Allah terhadap junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaji Isra' Mi'raj ni keluar, insya-Allah jadi seorang yang beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tahu cerita saja, Nabi jumpa ini, naik atas Isra', naik Mi'raj, jumpa sekian. Tak, bukan tu saja. Lebih daripada tu lagi. Kita mengaji adab sekali. Adab dengan Sayyidil Wujud, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ringkaskan, kata ini adalah perjalanan adab, perjalanan cinta, perjalanan penghargaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni kita sambung ketika Nabi masuk ke dalam Baitul Maqdis. Dia dah masuk dah Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Kalau kita duk berhenti tentang Isra' saja sampai hari ni tak habis-habis lagi. Sekejap dia akan mula main malal. Orang kita macam tu, dah kata nama daurah, dia dah sebut daurah tu, dia kena laju-laju macam itulah. Laju-laju pun tak apa, lepas tu nanti kita baca lain insya-Allah taala. Jadi malam ni kita akan masuk kepada Baitul Maqdis insya-Allah
dan esok boleh masuk dah Mi'raj dan akan selesai kitab kita nanti esok insya-Allah. Nah, akan khatam. Dan malam ni kita akan baca banyak sikit tentang kunci rezeki insya-Allah. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon ampun, mohon maaf saya telah mengambil masa ibu ayah semua sedikit lebih daripada masa yang ditetapkan, dan moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita dan berikan manfaat ilmu kepada kita semua untuk beramal, terus beradab dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.